Terima kasih Datuk Yang Ketua. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk memberikan pandangan bagi memberikan input daripada pihak PAS terhadap isu yang sedang dibincangkan di seluruh dunia yang berkaitan dengan keganasan Yahudi terhadap kemanusiaan. Beberapa perkara telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri ketika membentangkan usul pada pagi tadi. Ingin saya sentuh perkara keempat yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri untuk memutuskan bagi Malaysia untuk bekerjasama dengan negara-negara anggota Pertubuhan Persidangan OIC, NAM dan sebagainya dalam program, dalam para keempat tersebut. Itu yang dipertua, artikel 9 OIC ada menyebut, dengan izin saya bacakan, extraordinary session will be held whenever the interests of Ummah warrant it, to consider matters of vital importance to the Ummah and coordinate the policy of the organisation accordingly. An extraordinary session may be held at the recommendation of the Council of Foreign Ministers or and the initiative of one of the member states or the Secretary General, provided that such initiative obtains the support of simple majority of the member states. Soalan saya, apa peranan Malaysia sebagai bekas mantan pengurus OIC, anggota yang dihormati oleh OIC, tapi sampai ke hari ini saya lihat belum ada sebarang usaha untuk memanggil kepada persidangan khas yang diperuntukkan oleh artikel 9 dalam Charter OIC ini bagi membolehkan OIC bertindak secara yang lebih konkret, secara yang lebih teratur dan secara yang lebih dapat dimanfaatkan oleh rakyat di Palestin. Beberapa carangan telah dikemukakan tadi, antaranya termasuk carangan daripada Marang diwujudkan, sudah sampai masanya untuk diwujudkan angkatan tentera bersama di kalangan negara-negara OIC bagi membantu negara-negara yang sedang diancam oleh musuh khasnya di Palestin yang berada di hadapan mata kita. Perkara kedua yang ingin saya bangkitkan adalah pengiktirafan yang nak diberikan oleh kerajaan kepada sukarelawan kita yang kembali seramai 12 orang yang dalam perjalanan akan sampai pada malam ini. Betul-betul kita perlu mengiktiraf semua usaha-usaha yang dilakukan oleh badan-badan bukan kerajaan yang begitu committed dan serius untuk membantu rakyat, terutamanya umat Islam di Palestin ataupun rakyat di Palestin secara keseluruhannya. Pengiktirafan ini seharusnya dengan cara memberikan ruang dan beberapa insentif supaya mereka dapat terus memperjuangkan isu ini dengan lebih luas dan terbuka. Misi kemanusiaan ke Palestin seharusnya menjadi agenda tahunan yang perlu dipusatkan oleh kerajaan Malaysia, malah seluruh negara umat Islam di dunia ini. Ini sebagai tanda keprihatinan kita, tidak bermusim dan tidak hanya menunggu hanya apabila berlaku peristiwa yang menyayat hati seperti mana yang dialami baru-baru ini. Saya telah mencadangkan kepada kerajaan Negeri Selangor yang telah pun mendapat respon yang positif daripada Yang Berhormat Menteri Besar dan juga Esko, di mana contohnya pada bulan Rejab akan datang ini akan dijadikan bulan Rejab yang akan datang sebagai bulan untuk kita bersama dengan Palestin, bulan bersama dengan Masjid Aqsa, kerana dalam bulan Rejab inilah berlakunya peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Tidak hanya Al-Isra' wal Mi'raj itu kita sambut dan ingati hanya sekadar perjalanan Rasulullah SAW daripada Masjid Haram ke Sidratul Muntaha tanpa kita hubung kaitkan dengan Masjid Aqsa dengan Palestin, sebab dalam perjalanan itu Rasulullah SAW dibawa singgah dahulu ke Palestin, dibawa singgah dulu ke Masjid Al-Aqsa. Sudah tentulah ada petanda-petanda yang nak ditunjukkan oleh Allah SWT terhadap umat, terhadap orang Islam dalam hal yang berkaitan dengan Palestin dan Masjid Aqsa. Seterusnya Datuk Yang Ketua menyedari bahawa ekonomi negara haram Yahudi semakin berkembang dan telah menyertai Organisation of Economic Cooperation and Development OECD pada bulan Mei 2010, maka satu usaha kolektif perlu dilakukan bagi menyekat dan melumpuhkan seluruh aktiviti ekonomi di negara haram tersebut. Saya mengambil indikator kekuatan ekonomi negara haram Yahudi seperti mana yang dilaporkan di beberapa pihak yang telah meletakkan negara Yahudi ini contohnya sebagai the second largest number of start-up companies in the world after the United States, dan dengan izin juga the largest number of Nasdaq listed companies outside North America. Kita menyedari terdapat segelintir pihak yang telah melancarkan kempen boikot barangan Israel, namun ianya perlu diperhalusi lagi dan dijalankan dengan lebih sistematik dan efektif
agar rakyat Malaysia yang bekerja di syarikat-syarikat berkaitan dengan Yahudi, dengan Israel, tidak dizalimi dengan serta-merta. Contohnya pemberian lesen kepada industri-industri yang kita semua tahu ada kaitannya dengan Amerika, ada kaitannya dengan Israel, yang banyak beroperasi dalam negara kita. Ini harus diberikan perhatian oleh kerajaan. Jangan semudah itu saja nak diberikan lesen perniagaan dan ruang untuk mereka menjalankan aktiviti dan perniagaan mereka dalam apa saja bentuk syarikat atau perniagaan yang ada dalam Malaysia ini. Betul-betul seterusnya, kesedaran terhadap isu Palestin di Malaysia seharusnya diperhebat dan diperluaskan, kerana ia bukan sahaja isu agama dan umat Islam, tapi ia merentas aspek keagamaan dan kemanusiaan. Kerajaan Malaysia seharusnya mengagendakan isu Palestin sebagai satu misi bersama rakyat Malaysia. Contohnya hari yang disebut di peringkat antarabangsa sekarang, diadakan hari Nakbah Palestin. Kenapa tidak diadakan di peringkat pusat? Hari Al-Quds sedunia contohnya. Kita adakan satu hari yang khusus untuk mengkaitkan Masjid Aqsa dengan perjuangan rakyat Palestin, dengan penderitaan yang dialami oleh rakyat Palestin. Saya khawatir yang dipetua, sekiranya perjuangan dan pembelaan kita terhadap isu Palestin ini hanya akan berakhir apabila selesai isu kapal ataupun misi keamanan dan misi bantuan kapal-kapal yang menghantar bantuan ke Gaza. Umat Islam di Malaysia, khususnya golongan muda, sewajarnya terus disegarkan dengan isu ini. Kita percaya tentera-tentera Israel membunuh pemuda-pemuda di Palestin dengan menggunakan senjata dan bom sehingga bercerai jasad dan nyawa mereka. Tapi juga kita harus sedar bahawa tindakan Zionis membunuh jiwa dan hati pemuda-pemuda ataupun golongan muda di Malaysia ini dengan menggunakan segmen hiburan yang melampau dan melalaikan. Saya telah membangkitkan isu bagaimana lesen telah diberi kepada satu pesta nyanyi-nyanyian dan hiburan yang berlangsung selama 24 jam yang diberikan izin oleh pihak kerajaan menjemput kumpulan pitbull untuk berpesta yang asalnya nak dibuat di Pahang, kemudiannya dibatalkan dan diganti di Bukit Kiara. Kenapa harus ini diberikan laluan yang begitu mudah? Tadi telah saya sebut, kalau di sana mereka membunuh anak-anak muda dengan peluru dan senjata, di sini mereka membunuh anak-anak muda kita dengan merosakkan akhlak mereka dengan berbagai-bagai jenama-jenama bentuk hiburan yang bersifat hedonistik, yang bersifat melampau, yang boleh membawa kepada kecurangan ataupun juga boleh membawa kepada kehancuran jati diri akhlak anak-anak muda kita, yang tiap saja kelakuan buruk ini berlaku, pasti akan kita lihat di belakangnya agenda Yahudi yang seperti mana juga telah disebutkan oleh Marang tadi. Mereka punya satu konsep yang telah dididik di dalam agama mereka, apa yang disebut sebagai the chosen people on earth. Mereka lah umat yang terpilih, mereka lah Sya'bullah Al-Mukhtar, mereka lah yang merupakan umat yang terbaik di atas muka bumi ini. Yang lain daripada mereka semuanya jahat belaka, semuanya adalah goyim yang harga nilai mahu manusia dan akhlak yang lain daripada Yahudi ini amat rendah. Akhirnya Datuk Dipertua, saya ingin mencadangkan di sini pernah seperti mana yang kita cadangkan ataupun saya cadangkan ketika kita mengadakan satu sidang khas di parlimen ini sempena dengan peperangan Gaza baru-baru ini, bagaimana kita harus membantu rakyat Palestin, khasnya golongan muda. Contohnya, saya ingin mendapat penjelasan walaupun tidak pada petang ini, berapa banyakah beasiswa contohnya ataupun kemudahan pelajaran yang diberikan kepada rakyat Palestin yang ada datang belajar di Malaysia contohnya. Kemudahan-kemudahan perubatan yang satu ketika dulu kita terkenal ketika berlaku peristiwa di Bosnia, bagaimana rawatan perubatan dapat kita berikan kepada mereka yang cedera di Medan, dibawa ke sini diberikan rawatan percuma sehingga mereka sihat, ada yang terus tinggal di sini, ada yang kembali ke tanah air mereka. Kenapa tidak agenda dan program yang sama kita lakukan kepada mangsa-mangsa perang, mangsa-mangsa kezaliman yang kita lihat setiap hari di dalam media, bagaimana penderitaan mereka sampai kepada peringkat ketika boykot, ketika embargo kepada Gaza berlaku banyak sekali operasi pembedahan di Palestin itu tanpa menggunakan bios kerana kekurangan peralatan. Jadi kenapa tidak kita rangkakan program yang sedemikian, apatah lagi sekarang ini selepas ditekan, selepas kita menyatakan pendirian kita sempadan Rafah yang sudah pun dibuka. Saya rasa mungkin sudah ada sedikit laluan di sana untuk memudahkan cadangan saya yang terakhir tadi. Terima kasih Datuk Individu.